Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan masuk topik yang kedua dan topik yang ketiga dengan tajuk yang sama, iaitu harta dalam muamalat. Topik ini mengandungi 4 subtopik, iaitu yang pertamanya konsep harta dalam Islam, yang keduanya harta, hak dan juga manfaat serta perbezaan antaranya, yang ketiganya jenis-jenis harta, dan yang empatnya status harta. Okey, kita lihat yang pertama tentang konsep harta dalam Islam. Sebenarnya dalam bahasa Arab, harta dipanggil al-mal. Kalau harta dipanggil al-amwal. Memang tidak dapat dipisahkan daripada Islam, kerana dalam Al-Quran terdapat galakan serta larangan berkaitan harta. Malah kalau kita lihat sejarah, Islam berkembang dengan bantuan harta. Malahan umat Islam juga hancur. Ataupun umat terdahulu juga hancur kerana tamak terhadap harta. Dalam Islam, al-mal disebutkan sebanyak 86 kali dalam Al-Quran. Malahan kalau kita lihat ada istilah-istilah lain yang juga membawa maksud harta, seperti sedekah, seperti kanzun dan seumpamanya. Malah terdapat 361 perkataan yang membawa maksud harta dalam Al-Quran. Contohnya kita selalu sebut malun wal banun, harta dan juga anak pinak. Al-Quran juga sebut khudz min amwalihim sadaqah, ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Al-mal ataupun amwal dari segi bahasa membawa maksud sesuatu yang diingini oleh manusia untuk disimpan dan juga dimiliki. Ini termasuklah zat ataupun ain suatu barang, seperti emas, haiwan, rumah. Dan harta juga termasuk manfaat. Sebagai contohnya, manfaat memakai, manfaat menunggang, manfaat mendiami. Memakai emas, menunggang kuda, mendiami rumah, sewa. Maksudnya itu manfaat. Namun di sana ada barangan yang tidak boleh dikawal. Contohnya ikan di laut, burung di udara. Kita tak dapat kawal. Maka ia tidak termasuk sebagai harta. Sebab tidak boleh dimiliki dan tidak boleh dikawal. Jumhur ulama mendefinisikan harta sebagai setiap barangan yang mempunyai nilai. Jika dirosakkan, perosak perlu membayar ganti. Justru definisi ini memberi penekanan terhadap nilai. Malahan dalam undang-undang negara juga, bila disebut harta, mestilah sesuatu yang bernilai. Barangan yang tidak bernilai dianggap bukan harta. Kita ambil contoh najis. Najis lembu, tahi lembu, bukan harta. Tetapi najis apabila dijadikan sebagai baja, komposit sebagai contohnya, maka dia dipanggil baja dan dia dianggap harta yang boleh dijual beli. Dalam majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, mal ditarifkan sebagai barang yang disukai atau diinginkan oleh manusia dan ia boleh disimpan untuk digunakan ketika diperlukan. Malahan tarif harta juga ada dalam Kamus Dewan, seperti mana kita ketahui. Dan biasanya ulama Islam ada juga mempunyai tarifan yang lain. Antaranya harta adalah barangan yang boleh dikuasai, dimiliki dan biasanya boleh dimanfaatkan. Jadi secara umumnya inilah definisi harta. Dan daripada definisi ini kita boleh ambil
ciri-ciri harta. Antaranya apa dia? Boleh dikuasai, maksudnya kita boleh kawal dia. Boleh dimiliki, maksudnya kita boleh beli. Boleh dikumpulkan dan juga boleh disimpan untuk digunakan. Satu. Kemudian, barangan yang memberi manfaat, faedah kepada manusia. Itu juga ciri harta. Yang ketiga, barangan yang bernilai, yang perlu ganti jika dirosakkan. Dan ciri harta yang keempat daripada definisi tadi, barangan itu diharuskan oleh syarak untuk kita menggunakannya. Di sana ada yang tidak dipanggil harta. Antaranya sesuatu yang kita tidak kuasai. Walaupun kita mendapat manfaat. Contohnya apa? Contohnya cahaya matahari, bulan. Ada manfaat, tapi kita tidak boleh kuasai. Ada pula barangan yang kita tidak boleh kuasai secara langsung, tapi kita mampu untuk kuasai. Juga tidak dipanggil harta. Sebagai contohnya, ikan di laut, harimau di hutan. Ini kita tidak boleh kuasai, tetapi kemungkinan kita mampu untuk kuasai. Ini tajuknya ada di tajuk penghujung nanti dipanggil harta mubah. Kemudian di sana ada benda yang kita boleh kuasai, tapi kita tidak boleh manfaatkan. Dia terbalik daripada tadi. Contohnya apa dia? Contohnya, sebiji beras. Kita boleh pegang, kuasai, tapi tidak ada manfaatnya untuk mengenyangkan perut. Ini antara ciri-ciri harta. Yang kedua, kita masuk kepada perbezaan harta, hak dan juga manfaat. Apa maksud hak? Hak didefinisikan sebagai bidang kuasa yang diakui oleh syarak sebagai mempunyai sesuatu kekuasaan atau tanggungjawab. Maksudnya, hak adalah kuasa ataupun sesuatu yang membolehkan kita menjalankan sesuatu kuasa, menentukan sesuatu perkara, ataupun kita mewajibkan sesuatu. Itu semua dipanggil hak. Malahan definisi ini juga turut meliputi hak Allah bagi kita sebagai hambanya. Sebagai contohnya, hak solat, hak amal ma'ruf, nahi mungkar, hak berjihad, hak belajar. Semuanya adalah hak yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Kemudian di sana ada hak manusia terhadap dirinya untuk dia laksanakan. Hak untuk belajar, hak untuk menyewa, hak untuk memiliki barang dan seumpamanya. Itu hak. Yang kedua, manfaat. Manfaat maksudnya benefit ataupun faedah yang kita boleh ambil daripada sesuatu perkara. Contohnya, kita boleh sewa. Jadi manfaatnya menunggang ataupun kalau kereta, menaiki kereta, menyewa kereta. Kalau kuda, kita sewa, manfaatnya menunggang kuda. Kalau rumah kita sewa, manfaatnya mendiami rumah. Dan di sana ada banyak lagi kategori manfaat yang boleh diambil. Antaranya apa? Antaranya pinjaman, wakaf, wasiat, ataupun ibahah. Ibahah ini maksudnya kebenaran untuk mengguna. Contohnya, kita bersama kawan, tiba-tiba kita ambil pen dia sebagai contohnya. Itu juga dipanggil manfaat, iaitu untuk menulis. Dan kita bukan sewa daripada dia.
Kita bukan beli daripada dia, tapi kita ibahah, iaitu mendapat kebenaran untuk guna. Itu manfaat. Justru terdapat perbezaan di kalangan ulama terhadap perbezaan hak dan juga manfaat, sama ada kedua-duanya adalah harta ataupun bukan harta. Mazhab Hanafi, mazhab Hanafi menganggap bahawa manfaat dan juga hak, sama ada hak itu berkaitan harta ataupun bukan harta, tidak ada dianggap sebagai harta. Jadi mazhab Hanafi kata manfaat dan juga hak ini bukan harta. Sebab apa? Sebab bagi mazhab Hanafi, harta maksudnya mesti mempunyai ain, mesti mempunyai fizikal ataupun zat yang boleh kita rasa, boleh kita pegang. Itu harta menurut mazhab Hanafi. Sebab tu manfaat kita tak boleh pegang. Begitu juga hak, kuasa hak tak boleh pegang. Jadi kedua-duanya bukan harta menurut Hanafi. Ini berbeza dengan jumhur ulama. Jumhur ulama maksudnya di sini mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mereka merujuk masuk harta kepada hak dan juga manfaat. Sebab apa? Sebab bagi mazhab jumhur ulama, mereka menganggap matlamat harta adalah untuk memperoleh manfaat. Bukan zat harta itu sendiri. Bukan ain harta itu sendiri. Tapi harta adalah manfaat. Justru, bagi jumhur ulama, mereka menganggap hak dan manfaat adalah matlamat yang dikehendaki bagi sesuatu harta ataupun barang. Justru, seseorang tidak akan mencari sesuatu barang untuk dimiliki, untuk dibeli, untuk dimiliki hak, jika barangan itu tidak disukai ataupun jika barangan itu tidak mempunyai manfaat. Justru jumhur ulama sebut harta yang tidak mempunyai manfaat tidak dipanggil harta, ataupun barang yang tidak mempunyai manfaat tidak dipanggil harta. Jadi manfaat itu harta, harta itu mesti ada manfaat. Itu menurut jumhur ulama terhadap hukum. Sebab itu kita sebut ni, sebab hukum. Antaranya apa dia? Kita ambil contohnya manfaat sewa. Apabila seorang penyewa meninggal dunia, katalah kita ni sewa sebuah rumah. Kemudian kita ni meninggal. Macam mana hukum sewaan itu? Jadi, dia ada dua pandangan lah. Sebab apa? Sebab mazhab Hanafi, dia berpandangan sewa akan tamat bila berlaku kematian penyewa. Sebab apa? Sebab sewaan adalah manfaat. Manfaat bukannya harta. Justru sewaan akan tamat bila berlaku kematian penyewa. Sebab manfaatnya sudah tiada. Tidak digunakan lagi. Lalu pemberi sewa, dia perlu memulangkan baki sewaan kepada waris si mati. Waris penyewa yang meninggal dunia tadi. Sebab apa? Sebab sewaannya tamat bila penyewa meninggal dunia. Tapi bagi jumhur, bila seseorang itu meninggal dunia, penyewa, sewaannya tidak tamat. Dia akan kekal sehingga tamat pada waktu yang telah disign dalam agreement. Justru baki sewaan kekal menjadi hak milik pemberi sewa. Ini beza. Implikasi beza. Bila definisi berbeza, maksudnya implikasi ataupun kesan hukum juga berbeza. Begitu juga dalam harta rampasan perang. Harta rampasan. Contohnya ada seorang tu, dia rapat harta lalu dia guna. Kemudian dia pulangkan semula. Kalau mazhab Hanafi, dia tak perlu bayar ganti rugi. Walaupun dia guna. Sebab bagi mazhab Hanafi, manfaat itu bukan harta. Tapi bagi jumhur ulama, siapa yang guna, kemudian walaupun dia dah pulang balik, dia perlu bayar ganti rugi. Senilai dengan manfaat yang dia gunakan itu walaupun sekejap. Itu implikasi hukum yang berbeza daripada definisi yang berbeza. Kemudian kita masuk jenis-jenis harta.
ada banyak jenis harta. Dalam silibus kita ni pun banyak. Tapi secara umumnya boleh dibahagikan kepada 4 perkara ini. Dia sebenarnya banyak, tapi oleh kerana silibus kita ada 4 perkara ini saja, jadi kita tumpu 4 perkara yang penting ini. Dari dia ada pembahagiannya. Yang pertama dibahagi dari aspek kekal atau tidak kekal di tempatnya. Maksudnya kalau harta itu kekal, maksudnya dia tidak boleh dialihkan, ghairi mangkul. Kalau boleh dialihkan, mangkul. Kemudian yang kedua dari aspek harus ataupun tak harus kita guna. Kalau harus kita guna, mutakawim, dia bernilai. Kalau tidak harus guna, ghair mutakawim, tidak bernilai. Kemudian pembahagian dari aspek yang ketiga, wujud tak bandingan yang serupa dengannya dalam pasaran. Kalau ada, dipanggil misli, ada bandingan. Kalau tidak ada, dipanggil qimmi. Kemudian yang keempat, dilihat dari aspek kekal ataupun tidak kekalnya zatnya. Maksudnya hilang ataupun tidak hilang harta itu jika digunakan. Kalau masih lagi kita guna, kemudian kita boleh guna bila-bila masa, itu dipanggil istikmali. Kalau kita guna, lepas tu tak boleh guna dah, ataupun pakai habis kita panggil, itu kita panggil istihlaki. Rosak. Okey, ini 4 jenis harta. Jadi kita pergi satu persatu insya-Allah. Yang pertamanya harta mangkul dan ghair mangkul. Mangkul ni dia perkataan naqala, maksudnya pindah, alih. Jadi mangkul maksudnya harta alih, iaitu harta yang tidak kekal, yang boleh diubah dan dipindahkan. Contohnya apa dia? Contohnya banyak. Contohnya kenderaan, pakaian, haiwan, duit kita, akaun kita, duit dalam simpanan KWSP, dalam simpanan tabung haji, share kita, simpanan takaful kita, semuanya dipanggil harta yang mangkul. Harta yang boleh alih. Kemudian harta yang kedua adalah ghair mangkul, tidak alih, maksudnya dia kekal melekat, tak boleh diubah daripada tempat dia. Antaranya apa dia? Antaranya rumah, tanah ataupun bangunan. Walaupun rumah kita ini rumah kampung yang boleh boleh diangkat, dipindahkan, usung ramai-ramai, tapi dia juga dipanggil ghair mangkul, kerana asasnya dia ini tidak boleh dipindahkan. Jadi perbezaan mangkul dengan ghair mangkul ini memberi hukum, memberi kesan kepada hukum. Sebagai contohnya, pemegang amanah harta anak yatim boleh menjualkan harta alih, maksudnya harta yang berbentuk duit, jika terdapat maslahah keperluan. Sebagai contohnya, perlu untuk bayar hutang, perlu untuk beri makanan kepada anak yatim, boleh kita jual harta yang boleh alih. Contohnya boleh ambil duit dalam simpanan dia, boleh ambil duit daripada jualan pakaian dia, sebagai contohnya harta anak yatim. Tapi tidak diharuskan jual harta tidak alih, kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh syarak. Sebagai contohnya rumah dia tak boleh jual, tanah anak yatim tak boleh jual, bangunan anak yatim tak boleh jual. Kecualilah ada hutang anak yatim itu yang ditanggungnya yang besar, yang memerlukan jual, melibatkan rumah ataupun benda-benda lain yang ghair mangkul. Itu satu kategori. Kategori yang kedua ataupun jenis kedua adalah harta yang bernilai ataupun tidak bernilai. Maksudnya harus guna ataupun haram kita guna, tak harus kita guna. Terbagi kepada mutakawim dan ghair mutakawim. Mutakawim maksudnya harta yang bernilai mengikut hukum syarak. Boleh diguna, boleh diambil manfaat. Tapi ingat, harta yang bernilai menurut hukum syarak. Kalau babi, anjing, kita tak panggil mutakawim. Walaupun dia menilai, dia berharga bagi orang yang bukan Islam. Ini kita lihat di aspek hukum syarak. Kita boleh ambil manfaat. Contoh apa? Contohnya mana? Antaranya harta mangkul dan juga ghair mangkul.
Contohnya tanah, duit, rumah, makanan, itu semua dipanggil mutakawim. Kemudian yang kedua, harta ghair mutakawim, iaitu harta yang tidak menilai menurut hukum syarak, dan juga harta yang tidak harus. Antaranya apa dia? Antaranya harta yang kita tidak miliki, ataupun harta-harta yang haram, babi, arak dan seumpamanya. Ini dipanggil ghair mutakawim. Apa kisah hukumnya? Kisah hukumnya antaranya kontrak muamalat. Contohnya jual beli, sewa, gadai hanya sah pada barang mutakawim sahaja. Sebagai contohnya ada orang datang, ni saya nak jual semua ikan dalam laut ni sebagai contohnya. Tak boleh dianggarlah ikan dalam laut ni. Itu tidak sah. Sebab apa? Sebab kita tidak memilikinya secara sah. Begitu juga ada orang datang, dia nak jual arak sebagai contohnya. Tak sah hukum jual beli itu, malahan haram. Sebab harta tu harta ghair mutakawim. Tak sah. Okey. 2. Yang ketiganya harta misli dan harta qimi. Ini merujuk kepada harta yang mempunyai bandingan ataupun persamaan dalam pasaran ataupun tidak ada. Yang pertama harta misli. Misli ni maksudnya harta yang mempunyai bandingan ataupun persamaan. Kalau ada perbezaan pun ataupun pengurangan daripada harta pun kecil saja. Dan ini adalah tidak dapat dielakkan. Contohnya apa dia? Contohnya apple dengan telur. Ada bandingan lah. Kemudian beras dengan gandum. Walaupun berbeza, dia ada dipanggil bandingan. Kemudian antaranya juga adalah kain, satu ela ataupun sepapan, ataupun air dengan kapas. Ini semuanya dipanggil harta yang ada bandingan. Di sana ada dipanggil harta qimi, iaitu harta yang tidak mempunyai bandingan ataupun persamaan. Di mana-mana pasar, di mana-mana kedai. Kadang-kadang harta ini serupa jenis, tapi dia berbeza harganya. Apa contohnya? Contohnya lot rumah. Ini dipanggil harta qimi, tidak ada bandingan. Sebab lot rumah dia berbeza harganya. Jenis rumah, batu permata. Macam-macam kan, zamrud dia berbeza dengan delima. Emas berbeza dengan lain-lain. Jadi ini kuda sebagai contohnya. Dia tidak boleh dibandingkan dengan lembu. Ini semuanya dipanggil harta qimi. Juga memberi kesan kepada hukum. Antaranya adalah hukum badal. Jika sesuatu barang dirosakkan oleh seseorang, maka orang itu perlu bayar ganti rugi. Jadi perlu bayar gantian yang dipanggil badal. Justru badal itu perlu diganti daripada harta misli. Bukan dengan harta qimi. Harta qimi hanya boleh diganti dengan kadar nilai harga sahaja. Contohnya, kalau dalam kita ibadah kita pun macam apa ni, zakat fitrah sebagai contohnya. Kita kena bayar. Tapi kita boleh bayar gantian. Contohnya bayar satu gantang beras, kita ganti dengan RM7. Itu dibenarkan. Maksudnya diganti dengan nilai harga barangan tersebut. Okey, ini yang ketiga. Yang keempat dan yang terakhirnya harta istikmali dan harta istihlaki. Istikmal maksudnya kita guna amal, guna istiqlal halak. Halak maksudnya rosak ataupun musnah, hilang. Harta istikmali adalah harta yang kekal zatnya dan boleh digunakan pakai secara berterusan. Malahan kita boleh ambil manfaatnya pada bila-bila masa, tak rosak, dan biasanya memakan masa yang panjang sebelum dia rosak. Antaranya makan pakaian, buku,
pemadani. Maksudnya kita guna, lepas tu orang lain pula nak guna boleh lagi. Kemudian yang kedua, harta istiqlaki. Maksudnya guna sekali saja dah tak boleh dah. Maksudnya dipakai, zatnya itu tidak kekal. Kalau kita pakai habis, pakai buang, pakai habis. Contohnya makanan, dah makan masuk perut tak boleh orang lain makan dah. Minuman, minyak dan seumpamanya. Ini memberi juga kesan hukum. Antaranya adalah harta istikmali yang kekal itu boleh digunakan untuk kontrak sewa. Sewa buku, sewa perbadani, sewa baju kahwin. Ini semuanya boleh. Sebab apa? Sebab zatnya kekal, tidak habis apabila digunakan. Harta istiqlaki pula tak boleh. Dia hanya sah digunakan dalam kontrak hutang. Hutang minyak kerana zatnya tidak kekal dan akan habis apabila digunakan. Maksudnya kalau guna kontrak hutang boleh. Hutang maksudnya kita kena bayar. Bayar sama ada menggunakan barangan itu ataupun nilai yang sama. Contohnya minyak. Minyak kalau kita ambil minyak petrol sebagai contohnya kita guna untuk kereta kita, maka kita kena ganti hutang minyak itu dengan minyak yang sama juga. Itu dibenarkan. Okey. Kemudian yang keempatnya ataupun yang terakhirnya kita masuk kepada status harta. Ini juga kalau kita lihat dalam buku-buku muamalat, pembahagian satu harta ini juga kadang-kadang dimasukkan di bawah tajuk jenis-jenis harta tadi. Cuma oleh kerana silibus kita ini dia letak di bawah tajuk status harta, maka saya akan masukkan di bawah tajuk status harta. Ada 3 semuanya, iaitu harta mamluk. 1, yang kedua harta mubah, dan yang ketiganya harta mahjur. Ada 3. Harta mamluk maksudnya daripada perkataan malaka, milik. Maksudnya harta mamluk, harta berbentuk pemilikan, iaitu harta yang dimiliki oleh seseorang secara peribadi ataupun secara bersama oleh syarikat, oleh mana-mana organisasi, oleh kerajaan. Maksudnya harta ini harta yang dimiliki. Sama ada pemilikan itu secara peribadi, contohnya rumah. Maka kita boleh duduk di rumah tu ataupun kita sewa kepada orang lain. Kemudian harta pemilikan bersama, organisasi ataupun mana-mana syarikat, dia boleh guna sendiri, dia boleh guna oleh mana-mana wakil syarikat ataupun dia nak sewa kepada orang lain, boleh dibenarkan. Itu dipanggil harta mamluk. Orang lain tidak berhak guna. Orang yang lain, maksudnya orang yang bukan memiliki harta itu tidak boleh guna. Kecuali dengan akad kontrak. Contohnya kontrak sewa, ijarah. Dia nak sewa rumah, dia nak sewa gedung, dia nak sewa kenderaan, itu dibenarkan. Ataupun dia nak pinjam, boleh juga. Nak pinjam, duduk rumah kejap, tak bayar sewa, itu dibenarkan. Pada asalnya tidak berhak. Ini harta mamluk. 1. Yang keduanya harta mubah. Mubah ni dalam bahasa Arab maksudnya harus. Harus di sini bukan di aspek hukum. Harus di sini dari aspek maknanya adalah harta yang belum dimiliki oleh seseorang. Sama ada secara peribadi ataupun bersama oleh mana-mana syarikat. Dia belum miliki lagi. Tapi dia kemungkinan boleh memilikinya pada masa hadapan. Contohnya apa ni? Contohnya haiwan di udara, haiwan di lautan, ikan di laut, tumbuhan di hutan. Semuanya ini maksudnya belum dimiliki lagi. Sesiapa saja berhak menggunakannya. Tapi mesti berdasarkan hukum syarak. Jadi contohnya kita nak tangkap ikan di laut boleh. Tidak ada masalah. Kita nak jerat, buat jerat burung, tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab belum dimiliki oleh sesiapa pun. Malah
sesiapa saja boleh menjadi pemilik terhadap harta mubah ini melalui usaha. Dia tangkap burung, dia tahan bubu ikan, usaha yang dilakukan dengan syarat syariah ataupun undang-undang. Kena lihat juga undang-undang. Contohnya undang-undang tetapkan ini kawasan ini tak boleh untuk tangkap ikan. Tak bolehlah kita contohnya ihya al-mawad. Ihya al-mawad ni maksudnya menghidupkan tanah yang tanpa pemilik. Boleh dibenarkan Islam teroka tanah. Tapi kalau tanah itu tanah kerajaan tak bolehlah sebab itu bertentangan dengan undang-undang. Itu harta mubah. Dan yang terakhirnya harta mahjur. Mahjur ni dia berada perkataan hajara, maksudnya terhalang, tersekat. Harta mahjur maksudnya harta yang terhalang. Apa maksudnya? Maksudnya harta yang tidak boleh dimiliki secara peribadi. Atau diserahkan kepada orang lain. Maksudnya harta ni tak boleh jadi hak milik kita. Dan kita tak boleh serah kepada orang lain. Jangan nak serah macam mana. Benda itu bukan hak milik kita. Contohnya barangan wakaf. Ada orang wakaf. Contohnya masjid, wakaf surau, wakaf tanah. Kita tak boleh tak boleh beli. Dan juga kita tak boleh jual kepada orang lain. Sebab apa? Sebab ini adalah tanah wakaf. Ataupun tanah ataupun harta kepentingan awam. Contohnya jalan, masjid, kubur. Itu semuanya adalah harta mahjur yang tidak boleh dimiliki secara peribadi ataupun kita serahkan kepada orang lain dengan apa-apa kontrak sekalipun. Tak dibenarkan. Kemudian, walaupun begitu, pengurus wakaf, ini bagi kes barangan wakaf, pengurus wakaf yang kita namakan wakif ataupun wakil yang menguruskan wakaf boleh menguruskan harta wakaf itu untuk tujuan penjagaan ataupun pengembangan. Contohnya, tanah wakaf tu dia nak tanam. Mengikut syarat-syaratnya nak tanam pokok-pokok buahan. Boleh. Tapi pokok itu bukan menjadi hak milik dia. Dia mesti digunakan untuk kepentingan awam. Ataupun untuk kepentingan mengikut syarat-syarat orang yang mewakafkannya. Boleh. Tujuan pengembangan boleh. Sama ada untuk memperolehi keuntungan ataupun manfaat, dan manfaat itu diberikan kepada orang awam ataupun mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pewakaf. Jadi inilah tiga status harta ataupun tiga kategori yang menurut status pemilikan, iaitu harta al-mal al-mamluk, harta mamluk, al-mal al-mubah, harta mubah, dan al-mal al-mahjur, harta yang mahjur. Ustaz setakat itulah pembentangan bagi tajuk topik 2 dan topik 3 berkaitan tentang harta dalam muamalat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.